Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khallikna bi khuluqil hilmi wa haqqikna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wa ansur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai pembahagian hamba-hamba Allah dalam mengekalkan taubat yang dilakukan dalam hidup mereka. Pada muka surat 1038. Pada muka surat tersebutlah kita berhenti dan kita masih lagi dalam membicarakan tentang kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini insya-Allah kita sebut tentang orang yang tingkatan yang pertama ataupun kumpulan yang pertama ni, orang yang mengerjakan kemaksiatan kemudian dia bertaubat. Orang ini wajib tetap melaksanakan taubatnya, yakni tidak mengerjakan kemaksiatan yang pernah dilakukan ataupun yang belum pernah dikerjakan dengan cara taubat yang terus menerus sampai akhir hayatnya. Ini kumpulan yang pertama lah, yang disebut dengan orang yang hidup dia dalam keadaan bertaubat pada Allah. Tingkatan yang kedua, hari ini kita sambung dalam tingkatan yang kedua. Tadi orang yang kumpulan yang pertama, ni kumpulan yang kedua, di mana tingkatan kedua ni orang-orang yang bertaubat dengan menempuh jalan keteguhan hati dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang pokok serta meninggalkan keburukan-keburukan yang termasuk dosa-dosa besar, tetapi masih juga mengakui berbuat sesuatu yang menyebabkan diterapi siksaan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini kumpulan yang kedua, tingkatan yang kedua, orang yang bertaubat dengan dia menempuh kesungguhan dalam jiwa dia untuk dia kembali kepada Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang asas dalam hidup dia dan meninggalkan keburukan-keburukan yang termasuk dosa-dosa besar, tetapi masih juga mengakui berbuat sesuatu menyebabkan diterapi siksaan dan kemurkaan Allah. Tapi dalam masa yang sama juga dia terjebak juga dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kena kemurkaan Allah. Ia berbeza demikian bukan sekali-kali kerana kesengajaan, artinya sama sekali tidak diniatkan ataupun diangan-angankan sebelumnya. Dia buat itu secara tak sengaja lah. Dia taubat, tapi dalam masa yang sama terbuat juga benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi pada dia. Kemudian jadi dengan ungkapan lain, ia berbuat demikian itu kerana diberi cubaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa yang mudahnya, ada orang yang dia taubat dalam hidup dia ni, dia cuba meneguhkan jiwa dia, perasaan dia, janganlah dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Tiba-tiba dalam waktu mana dia ni buat perkara yang dilarang, dia cuba berusaha jangan buat ni, tiba-tiba dia terbuat juga kerana ujian ataupun kerana yang disebut dengan cubaan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menempuh perjalanan hidup yang berliku-liku ini. Dalam kita melalui ujian hidup ni, tak adalah orang yang hidup ni sempurna, tak ada. Kadang-kadang bila kita berbuat benda yang kita ni jaga perintah Allah, tiba-tiba terbuat juga benda yang dilarang oleh Allah. Ini tingkatan yang kedua.
Orang yang peringkat yang kedua dalam melakukan taubat pada Allah. Ringkasnya, hanya seolah-olah sebagai orang yang hilang ingatannya sewaktu mengerjakan tadi. Dia macam, kita kata, macam mana orang ni? Dia dah taubat dah, dia ni dah berusaha dah, jaga perintah Allah, tiba-tiba terbuat juga, kerana dia merupakan cubaan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi sebelumnya ia bukan didahului oleh kemahuan ataupun semangat yang menjurus ke arah kemaksiatan itu. Maknanya sebelum daripada dia nak buat dosa tadi, bukan kerana dia bersemangat nak buat dosa tu, tidak, ataupun kemahuan nak buat dosa ni, tidak, tapi oleh kerana dia hanya diuji oleh Allah. Ujian-ujian, orang yang mentaati perintah Allah ni, dia akan datang ujian. Macam kita sembahyang, waktu mana kita sembahyang, kita usaha, kita nak jaga yang disebut dengan nak jaganya perintah Allah. Dalam solat kita ni, kita nak khusyuk, tiba-tiba datang juga perasaan hilang khusyuk. Hilang khusyuk ni maksudnya apa dia? Dia diuji oleh Allah dengan ujian waktu mana dia solat. Demikian juga kita, kadang-kadang kita jaga perintah Allah, tapi waktu mana kita jaga perintah Allah ni, suatu ketika kena juga ujian. Terlewat solat, misal contohnya, kadang-kadang pada diri kita terpandang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang pada diri kita ni terjadi perkara-perkara yang dilakukan yang tak sengaja dalam hidup kita. Ini peringkat yang kedua, orang yang diuji oleh Allah demikian. Namun demikian, setiap kali tumbuh kehendaknya yang buruk, segeralah ia mencela dirinya. Peringkat yang kedua taubat ni, orang yang setiap kali mana timbul perasaan dia nak mengumpat pagi ni, misal contohnya, dia pun larang diri dia cela diri dia, kau ni tak habis-habis lagi dengan perangai yang buruk yang tak habis-habis pada diri kami. Ini peringkat yang kedua dipanggil. Kemudian timbul rasa penyesalan pada diri dia bila dia nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, timbul penyesalan. Kemudian setelah terlanjur, lalu segera berusaha sekuat hatinya. Orang yang demikian, kalau sekiranya dia terjebak juga dengan benda yang dilarang oleh Allah, dia akan usaha sekuat hatinya hendak menjaga dirinya agar tidak melalui sebab-sebab yang dapat memudahkan dirinya untuk berbuat yang tidak baik itu untuk saat yang sesudahnya. Orang yang demikian, dia akan berusaha. Kan kita ni, kalau kita garis di jalan tu, kita nak biar lurus je di atas jalan tu, payah dalam hidup kita. Payah, kerana kadang-kadang bila kita berjalan di atas jalan yang lurus ni, dia terlencong sikit. Tapi bila terlencong, kita betulkan balik. Terlencong, kita betulkan balik. Itu cara dalam Islam. Dalam hidup kita ni, tak ada orang yang hidup dia ni boleh hidup dia betul kecuali dia Nabi. Dia seorang yang maksum. Bila kita sebut kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dia jadi peringkat yang kedua ni. Kita taubat, kemudian lepas pada tu buat balik. Kadang-kadang kita buat tu bukan sengaja pun, tapi oleh kerana nafsu kita ni tak terkawal, terbuat benda-benda yang dilarang oleh Allah, kembali balik. Kemudian tengah betul balik, kemudian terlencong lagi. Ada je yang kita terlencong dalam hidup kita. Oleh yang demikian, kita cuba juga, janganlah aku ni terlencong, janganlah aku ni, cuba tarik diri kita, usaha setiap hari dan setiap ketika. Jiwa yang demikian ini jelas sekali termasuk dalam golongan nafsu yang gemar mencela dirinya sendiri. Kalau siapa yang ada perangai sikap yang sebegini, dia mesti dicela diri dia sendiri. Dia akan marah pada diri. Kadang-kadang kan ada orang yang datang berjumpa dengan kita, dia kata, kenapalah saya ni senang sangat nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Ini terjadi dalam kehidupan kita ni. Punca apa terjadi demikian? Kerana kita ni tak boleh nak kawal dalam jiwa kita ni. Tak boleh nak kawal. Kerana yang boleh kawal diri kita ni ialah Allah. Allah je yang boleh kawal. Bila kita terlencong sikit, kita akan tarik balik. Terlencong sikit, kita tarik balik. Tarik balik itu dipanggil taubat. Atau yang lazim dinamakan nafsul lawamah. Dalam bahasa orang-orang belajar ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf ni, orang ni dipanggil nafsul lawamah. Nafsu ni dia ada 3. Yang besar lah. Nafsu mutmainnah, kemudian nafsu ammarah, kemudian nafsul lawamah.
3 nafsu yang biasa terjadi dalam hidup kita ni. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, ikut perintah Allah, yang ni terjaga. Satu lagi nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni maknanya nak buat benda jahat je, nafsu benda yang buruk je yang dia nak buat, yang tu nafsu ammarah. Satu lagi nafsu yang disebut nafsul lawamah. Lawamah ni sekejap nak jadi baik, sekejap nak jadi jahat. Tu dia panggil nafsul lawamah. Sedangkan yang pertama tadi biasa disebut dengan nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah ni yang kumpulan yang pertama tadi, kerja dia nak kembali pada Allah dan kekal dengan perintah Allah berterusan dalam hidup dia. Nafsul lawamah itu masih dapat menempati tingkatan yang cukup baik dan bernilai tinggi. Siapa-siapa yang ada nafsul lawamah, walaupun dia nama nafsul lawamah, tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Kerana dia je masih lagi berusaha untuk mengekalkan kebaikan dalam diri dia. Orang yang ada nafsul lawamah. Tapi dia terlanjur juga buat benda yang dilarang oleh Allah. Ada juga dalam hidup dia. Kita kekal jaga solat, tapi kadang-kadang terlewat juga solat kita. Kita kekal untuk nak jaga solat, puasa sunat, tapi kadang-kadang tertinggal juga. Pada diri kita ni dipanggil nafsu yang dipanggil lawamah. Nafsu yang sekejap jadi baik, sekejap nak jadi jahat. Nafsu lawamah. Tapi masih lagi bernilai tinggi. Sebab masih suka mencemuhkan dirinya sendiri. Kalau hawa nafsunya itu hendak menuju ke arah yang tercela. Orang yang bernafsu lawamah ni, walaupun dia dalam keadaan yang kira-kiranya dia dalam keadaan pada diri dia nak buat benda yang tak baik, pada diri dia tersebut, tiba-tiba dia buat benda yang terbaik, dia akan salahkan diri dia. Apalah aku ni, perangai hodoh sangat, semayang jadi lambat. Dia cela diri dia sendiri. Dia akan kata pada diri dia sendiri. Ini kesan daripada yang disebut dengan nafsul lawamah tadi. Hanya saja apa yang diinginkan itu bukan kerana didasari yang disebut dengan azam sedikit pun. Pada orang yang jenis demikian, pada diri dia orang yang jenis macam ni ataupun yang diinginkan bukan kerana didasari azam sedikit pun dan tidak kerana menyimpan maksud yang telah direncanakan. Dia nak buat benda yang dilarang oleh Allah tu bukannya dia berazam dan dia bukannya merancang, tapi terbuat benda yang dilarang oleh Allah. Ini konsep orang yang terlibat dengan nafsul lawamah tadi. Hanya saja tingkatannya masih berada di bawah tingkatan yang pertama. Beza dengan orang yang pertama tadi, dia kekal dengan istiqamah dia, dengan ketaatan pada Allah. Adapun tingkat yang kedua ni, dia buat benda yang disuruh oleh Allah, tapi dalam masa yang sama juga dia terlanggar benda yang dilarang oleh Allah. Terbuat benda-benda yang tak disukai di sisi Allah, yakni nafsu mutmainnah tadi. Maknanya orang tingkat pertama tadi, nafsu dia tu betul nafsu yang terkawal. Kita kena ingatlah dalam hidup kita ni, bukan kita ni kena jaga luaran saja, tapi sebagai seorang mukmin dalam hidup kita ni kena jaga dalaman sama. Ramai orang kita dalam hidup dia fikir bahawa nak kena jaga dalam hidup ni jaga luaran saja. Dia basuh pakaian dia pakai minyak-minyak wangi, dia tubuh badan dia nak suruh jadi nampak cantik, dia akan slim, dia akan jogging, dia akan buat benda-benda yang nak suruh tu badan dia ni cantik. Tapi dalaman ni tak ramai orang yang boleh cerita tentang mengenai bagaimana nak suruh kita jaga dalaman, kecuali agama Islam. Islam je mengajar orang ni jaga dalam. Jaga dalam ni maksudnya apa dia? Dalam kamu tu kena dalam keadaan yang diri kamu tu, nafsu kamu tu jangan jadi nafsu yang ammarah. Jangan jadi nafsu lawamah. Sebaik-baik mungkin kamu kena jadi nafsu mutmainnah. Setiap hari ya kita di kita ni, nafsu kita tu biar jadi nafsu mutmainnah. Tapi kalau tak boleh jadi nafsu mutmainnah pun, jadi nafsu lawamah pun tak apalah. Nafsu lawamah maksudnya nafsu pada diri kita ni nak buat benda yang baik itu banyak, benda yang jahat tu jangan-jangan sekali terjadi pada diri kita ni. Sebenarnya tingkatan yang kedua ini adalah kebiasaan orang yang ingin bertaubat dan hendak mencapai tingkat yang pertama. Siapa-siapa
dia biasa, dia nak bertaubat, nak kembali pada Allah, dia akan kena tingkatan yang kedua ni. Apa dia? Dia sebut, saya dah taubat dah Ustaz. Lepas tu, lepas kamu taubat, tapi terbuat juga benda yang dilarang oleh Allah. Terbuat tu, dia panggil, kamu dah ada dah, dia panggil nafsu lawamah pada diri kamu. Terbuat. Bukannya sengaja pun terbuat benda yang dilarang oleh Allah. Tak sengaja, tapi dia cela diri dia. Dia ungkit balik. Kerana dalam hidup orang yang bila dia buat maksiat pada Allah, dia buat satu benda, dia jadi ketagih pada diri dia. Ketagih dalam melakukan kemaksiatan tadi. Orang yang tinggal semayang, dia ketagih tinggal semayang. Siapa yang berzina, dia ketagih dia berzina. Orang yang minum arak, dia ketagih dengan minum arak. Dia akan jadi satu penyakit. Siapa yang buat benda yang dilarang oleh Allah, ketagihan itu terjadi. Biasa terjadi demikian. Siapa-siapa yang buat benda yang dilarang oleh Allah. Jadi, waktu mana dia ketagih tu, dia kena lawan pula ketagihan dia tadi. Orang yang hisap rokok, misal contoh, dia ketagih hisap rokok. Dia jadi demikian dalam hidup dia. Bila dia sentiasa hidup benda yang dilarang oleh Allah, dia jadi ketagihan itu berkekalan dalam keadaan dia. Jadi dia nak buat macam mana supaya dia ni terjauh daripada yang disebut dengan benda-benda yang ketagihan tadi. Dia kena cela diri dia. Kena sebut, engkau kalau sekiranya engkau berterusan buat macam ni, neraka lah tempat engkau. Dia akan cela. Maksudnya, siapa yang dia kena ketagihan penyakit yang dilarang oleh Allah, maka di antara cara pada diri dia nak suruh jangan buat lagi benda tersebut ialah cela diri. Cela diri dia sendiri. Mencela diri ni menyebabkan dia tak akan terulang perbuatan yang sama dalam hidup seorang. Jadi memang sudah merupakan kebiasaan bagi pertama kalinya orang yang bertaubat. Mengapa masih dianggap terpuji golongan kedua ini? Kita akan tanya. Golongan kedua ni pun terpuji lagi ke Ustaz? Golongan yang dia kadang-kadang terbuat juga benda yang dilarang oleh Allah. Dianggap terpuji lagi ke? Ya. Sebabnya ialah kerana keburukan itu sudah menjadi hal yang menetap dalam hati kebiasaan manusia. Dan oleh sebab itu, tiada seorang pun yang akan terlepas sama sekali daripadanya. Kita kena ingat ya, dalam hidup kita ni, Allah jadikan kita ni bukan malaikat. Allah tak jadikan kita ni orang yang disebut dengan syaitan. Tidak juga. Tapi Allah jadikan diri kita ni di antara malaikat dan juga syaitan. Dua-dua ni. Suatu kalau orang yang baik je, kita kata Allah baiknya dia macam malaikat kita sebut. Tapi kalau orang jahat, kita akan sebut terus jahat macam syaitan tersebut. Maknanya kenapa? Kerana diri manusia ni Allah jadikan diri dia tu ada juga tabiat buruk. Bila lahir saja di atas muka bumi, Allah jadikan dua-dua ni sentiasa ada. Sentiasa ada. Yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Dia akan terjadi demikian pada seseorang. Siapa-siapa yang dia besarkan yang buruk, lama-lama mengekal yang buruk tu dalam keadaan dia. Siapa-siapa yang membiarkan diri dia yang baik je. Yang baik je, dia mengekal tabiat yang baik itu sampai dia tua. Itu maknanya pada kita ni, dalam hidup kita diajar supaya didik awal-awal, waktu mana kecil lagi. Katanya orang Melayu kita ni, dia sebut membentuk buluh waktu mana masih lagi rebung. Direbungnya. Jangan waktu mana dia dah jadi buluh dah, kita baru nak bentuk, payahlah. Dia jadi demikian. Anak-anak demikian juga. Anak-anak kita ni dan jiwa kita ni pun sama juga. Kena didik daripada awal-awal lagi hidup ni. Didik jiwa kita ni apa dia? Buat benda yang baik. Anak-anak kita tu sampai Rasulullah pesan kan, kalau makan jangan makan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan. Kenapa? Tabiat nak makan tu, dia pergi tangan kiri dulu. Perangai buruk dahulu yang datang. Kadang-kadang anak-anak kita ni, benda yang buruk tu senang dia nak buat, dibandingkan dia nak buat benda yang baik. Bila dihantar ke tadika ke, hantar ke sekolah-sekolah dan sebagainya, anak kita ni bila dia besar, dia akan tiru yang tak baik, dibandingkan dia ditiru benda yang baik. Menyebabkan guru-guru kena sentiasa didik anak-anak ni benda yang baik, benda yang baik, tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini dengan tujuan nak suruh supaya dia membesar dengan suasana yang baik. Kemudian dia mengekal benda yang baik itu. Kalaupun dia terbuat benda yang buruk,
kalaupun dia buat benda yang buruk kerana dia tak sengaja. Itu sengaja, dalam hidup kita sebagai seorang mukmin diajar demikian pada diri kitanya. Mengapa masih dianggap terpuji golongan tadi? Kerana keburukan itu sudah menjadi hal yang meletak dalam hati seseorang. Kebiasaan manusia, dan oleh sebab itu tiada seorang pun yang akan terlepas sama sekali daripadanya. Benda yang buruk ni, perangai yang buruk ni memang ada dalam tubuh dan seorang. Nak mengumpat, sedap mengumpat ni, sedap. Dia jadi mengekal benda yang mengumpat. Nak benda yang buruk dalam hidup seorang, tinggalkan solat. Benda yang buruk. Kalau dibiarkan pada diri dia berkekalan, lama-lama dalam hidup dia ni berkekalan pada diri dia tersebut, besar yang buruk tadi. Sebab tu kita sebut bahawa tak mungkin seorang tu tak buat benda yang tak baik. Adalah benda yang tak baik yang dilakukan. Cuma depan orang ke belakang orang pun, yang tu Allah sajalah yang tahu. Ada orang yang belakang orang baru dia buat benda yang buruk. Kita buat contoh apa dia? Kentut misal contoh. Kentut ni kadang-kadang depan orang, ramai mana orang tahan je. Tapi belakang orang pergi jauh sikit, bong. Lepas terus belakang orang. Nak sebutnya gambaran tu contoh. Padahal kentut tu bukannya kata benda yang keji pun. Orang Arab dia kalau kentut dia tak keji pun. Bahkan dia puji je, baguslah, kan tanda sihat. Tapi orang Arab dia sendawa tak boleh. Sendawa depan orang. Depan orang ni menyebabkan orang Arab ni dia akan jadi marah. Dia kata, kenapa kamu tak beradab, kamu tak ada adab. Kentut depan dia tak apa. Cuba try kentut sekali depan Arab nak sebut. Tapi beza dengan kita orang Melayu. Orang Melayu kita ni sendawa tak apa. Orang ASEAN ni sendawa tak apa. Tapi kentut ni aib lah, memalukan. Masuk dalam lift, kentut dia seorang-seorang. Satu lift bang misal contohnya. Tapi ada orang yang bila depan orang dia tak buat, tapi belakang orang dia buat. Dia akan jadi demikian. Kita kadang-kadang dalam keluarga, kadang-kadang ada depan anak isteri tak buat benda yang tak baik. Tapi kalau sekiranya tak ada orang, sampah tu kadang campak begitu je. Kenapa? Tak nampak pada orang. Bila tak nampak, kita pun rasa tak apalah. Benda yang padahal tabiat itu tabiat buruk yang ada pada diri seseorang. Ini maknanya dalam hidup seorang ni mustahil dia akan jadi orang yang baik sampai tak buat benda yang buruk. Mustahil. Kecuali dia malaikat. Senang ceritanya. Tapi kalau terbuat juga benda yang buruk, Islam suruh apa dia? Kamu cela terus. Jangan kamu biarkan perangai itu berterusan dalam hidup kamu. Kena cela pada diri seseorang. Kemudian dengan terlepas dan sampai mencapai tingkat yang pertama hanyalah kerana terus melatih diri dalam melaksanakan agama. Kemudian dengan sebaik-baiknya sehingga akan ditinggalkan apa yang tidak dibolehkan ataupun yang haram serta yang wajib yang disukai oleh Allah Ta'ala, yakni makruh, sedangkan yang wajib dilakukan atau yang sunnah tentu tidak akan dilalaikan dalam hidup mereka tersebut. Golongan manusia yang bertingkat kedua ini memiliki suatu tujuan yang utama. Tuan kita ni buat kajian yang mendalam terhadap golongan yang kedua ni. Golongan kedua ni beza dengan golongan pertama. Golongan pertama tadi nafsu dia nafsu mutmainnah. Golongan yang kedua ni nafsu dia nafsu lawamah. Beza, dipanggil demikian. Nafsu mutmainnah ni tak naklah buat benda yang buruk langsung. Dia ni peringkat nabi-nabi, peringkat para siddiqin, para syuhada. Ni golongan yang pertama dalam bertaubat pada Allah. Golongan kedua ni kebanyakan kita lah. Kita ni taubat, kemudian terbuat balik. Taubat lagi, buat lagi. Ni perangai orang nafsul lawamah. Beza dengan golongan yang pertama tadi, yakni mengharapkan agar apa yang dikerjakan itu kebalikan yang akan memenangkan keburukan, dan dengan demikian nanti di alam akhirat akan beratlah timbangan kebaikannya setelah mana diletakkan di atas anak neraca yang disebut dengan timbangan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Usaha dia nak suruh pada diri dia buat juga benda yang baik supaya benda yang jahat itu jadi ringan di akhirat. Manakala benda yang baik itu jadi berat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah, pemikiran macam ni jarang dah nak ada di kalangan masyarakat kita hari ni. Masyarakat kita hari ni dia fikir nak suruh duit banyak, nak suruh pangkat besar, nak minta supaya pada diri dia mengekalkan dalam hidup dia ni kekayaan, kemewahan dan sebagainya. Ni perangai orang masyarakat kita memikir. Jarang masyarakat kita fikir supaya memberatkan timbangan di akhirat nanti. Buat amalan, orang tanya, kenapa buat amalan macam ni? Saya nak suruh berat timbangan di akhirat nanti. Tiap-tiap hari dia fikir macam mana dia nak suruh selamat di akhirat nanti. Jarang dah di kalangan kita jadi demikian. Kalau ada, maknanya orang ni, orang yang nak pergi kepada tingkat yang pertama tadilah, yang disebut dengan mutmainnah pada diri. Dan dengan demikian nanti di alam akhirat akan beratlah timbangan kebaikannya setelah mana diletakkan di atas anak neraca timbangan nanti. Adapun kalau sampai sunyi timbangan keburukan di atas neraca, maka hal itu agaknya tidak mungkin, kerana bagaimana juga pun orang tadi masih gemar berbuat tidak baik sekalipun tanpa disengajakan dalam hidup dia. Nak suruh kita tak ada langsung perkara yang buruk, tak mungkin lah. Tak mungkin lah dalam hidup kita. Kerana ada juga benda-benda yang buruk yang terbuat. Bila kita masuk bilik air, misal contohnya. Bila kita masuk bilik air, kadang-kadang buat benda-benda yang tak baik dalam bilik air. Kadang-kadang bila kita masuk dalam bilik kita sendiri, kadang-kadang ada benda yang tak baik yang kita buat dalam hidup kita. Jadi benda yang demikian tersebut, yang tak baik ini pasti akan ditimbang juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah ajar demikian. Kamu buat benda yang baik walaupun kecil sebesar zarah, di akhirat nanti Allah akan tunjukkan. Siapa yang buat benda yang jahat walaupun kecil sekalipun, di akhirat nanti Allah akan tunjukkan amalan yang dilakukan itu. Adapun kalau sampai sunyi timbangan keburukan di atas neraca, ataupun tak mungkin lah ada orang yang bila sampai di akhirat nanti tak ada langsung keburukan yang ditimbang pada diri dia, maka hal itu agak tidak mungkin, kerana bagaimana juga orang tadi masih gemar berbuat tidak baik. Golongan kedua ni lah, sekalipun tanpa disengaja. Jadi satu-satunya harapan yang dapat diandalkan ialah ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Di antara perkara yang kita nak sangat dalam hidup kita ni, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Memang Allah Azza wa Jalla menjanjikan orang yang dalam tingkatan kedua ini akan meraih kebaikan daripadanya bila dia bertaubat pada Allah, dan juga balasan yang lebih banyak dan lebih indah daripada apa yang diperkatakan oleh orang itu sendiri. Hal ini sesuai benar dengan firman Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'un maghfirah. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar dan yang berbagai melakukan keburukan ataupun kekejian dalam hidup dia, kecuali yang hanya teringat sepintas lalu pada dia, wal fawahish illa lamam, kecuali dia terbuat tak sengaja dalam hidup dia. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha luas dalam memberikan pengampunan terhadap manusia ini sendiri, dosa-dosa manusia. Itu maknanya orang ni baru nafsu yang dipanggil lawamah dalam hidup kita. Menjagalah kita ni macam mana sendiri. Kalau ditanya, ustaznya duduk kat mana, tingkatan mana, baru nafsu lawamah lagi, tak sampai lagi nafsu mutmainnah dia panggil. Mutmainnah ni orang yang tingkat yang tinggi sangat. Ada juga benda yang buruk terbuat dalam hidup kita. Ada juga benda yang keji yang kita tak sengaja lakukan dalam hidup ini. Maka dari itu, setiap lintasan hati yang bukan kerana adanya unsur kesengajaan. Kalau kita tak sengaja, tapi terlintas dalam hati kita nak buat benda yang tak baik, maka tentulah termasuk golongan dosa kecil. Termasuk dalam dosa kecil juga yang kita buat. Misal contoh, kita bangun tidur, kita pandang muka suami kita, hidup lagi mamak ni, misal contoh. Dalam hati kita tak sebut, tapi kita sebut dalam hati je, terlintas. Ada dosa kata? Ada dosa. Dosa di kita terlintas. Dosa tu dipanggil dosa kecil. Dosa kecil. Lintasan hati ni yang berlaku dengan benda yang tak baik,
pada diri kita, itu termasuk dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tersebut. Ini lintasan hati dah. Maka tentulah termasuk golongan itu dosa kecil. Dan keadaan semacam ini tentunya dapat dipastikan akan memperolehi pengampunan daripada Allah. Lalu macam mana kita nak suruh dosa kecil kita ni terhapus? Sebut kalimah astaghfirullahalazim. Dosa kecil ni cukup dengan istighfar, cukup dengan pada diri kita ni ambil air semayang, cukup dengan dalam hidup kita ni buat amalan-amalan yang soleh. Yang kita buat amalan soleh ni, tergugur dosa-dosa kecil yang kita terbuat dalam hidup kita ni. Firman Allah Ta'ala lagi, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan buruk, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا, yang dia buat benda-benda yang buruk, fahishatan, benda yang keji, au zalamu anfusahum, ataupun dia buat zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri ni maksudnya orang yang buat khianat pada diri sendiri. Jarang kita dengar orang yang buat khianat pada diri sendiri, kecuali Islam dia ajar. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Macam mana? Kamu dengar azan, kamu tak pergi sembahyang berjemaah. Kamu bukan buat khianat pada tu imam, kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Ini zalim pada diri sendiri. Zalim orang yang isap rokok. Orang yang isap rokok, dia buat zalim pada diri sendiri. Dia tahu dah rokok tu mudarat dan membawa kepada keburukan pada tubuh badan dia. Tiba-tiba dia buat juga benda demikian. Mudarat lah. Bukan sekadar diri dia, bahkan dia buat zalim pada orang yang sebelah dengan diri. Dia buat kejam pada orang-orang yang terdekat dengan diri dia. Siapa lagi yang buat zalim? Orang yang dia ada peluang belajar, tiba-tiba tak belajar. Tidur je dia. Hari-hari masa dengan tidur. Maknanya dia buat zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri ni, ramai orang kita ni, dia tak perasan dia buat zalim pada diri sendiri. Padahal dia buat khianat pada diri sendiri. Dia tak baca Quran, dia buat khianat pada diri sendiri. Rajin baca Facebook, rajin. Tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, update sepanjang masa. Facebook dia, kemudian Instagram dia, WhatsApp dia, semua dia rajin baca. Tapi Al-Quran dia tak baca. Zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri. Zakarullah. Tiba-tiba dia ingat pada Allah. Fastaghfaru li dhunubihim. Lalu Allah ampun segala dosa-dosa dia. Ni cara Allah ajar dalam hidup kita sebagai seorang mukmin ni. Bila demikian, Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada diri kitanya supaya kalau kita buat benda yang dilarang oleh Allah, cepat-cepat ingat pada Allah. Habis ya. Dosa-dosa kita yang sebelum daripada ni. Sebab tu dia panggil adanya kafaratul majlis. Kafaratul majlis kan? Setiap kali mana kita mesyuarat ke apakah, mulut kita lepas pada habis saja mesyuarat tu, sebut terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dipanggil kafaratul majlis. Supaya yang salah kita cakap tadi dalam majlis tadi, bila kita salah cakap, Allah tak tulis diampun dosa kita. Kenapa? Kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila borak malam-malam suami isteri kan, belum tidur tu duk borak, dia panggil apa dia panggil cakap bantal, dia panggil istilah yang disebut oleh orang putih ni, dia cakap di atas talk pillow, dia panggil makna pillow talk. Nak sebutnya bila borak suami isteri tu, habis saja borak tersebut, mulut kita pun sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila borak dengan anak-anak pun sama juga. Bila kita habis je borak dengan anak-anak, nak bangun tu, sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita sebut begitu, gugur dosa-dosa kita yang tadi, yang kita cakap benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Kesilapan mulut kita ni banyak sangat. Jadi bila kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika tu, gugur dosa-dosa kita tadi. Jelaslah agaknya bahawa kedua ayat di atas itu mengemukakan bagaimana keadaan orang-orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Tetapi ada kalanya masih tergoda oleh adanya lintasan hati yang tidak disengajakan. Dua-dua ayat tadi lah.
Ayat dalam surah An-Najmi dan juga surah Al-Imran. Dua-dua ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut manusia ni buat benda yang baik. Buat je benda yang baik. Dia buat benda yang baik itu berterusan dalam hidup dia, tapi terbuat juga benda yang buruk dalam hidup dia. Kita ni buat benda yang baik, ada juga datang lintasan hati kita benda yang buruk ni sendiri. Lebih-lebih lagi lah orang yang kuat prasangka. Bila dia kuat prasangka, lagi banyak dosa dia. Lagi menang yang disebut dengan nafsu dia. Nafsu yang ni dipanggil nafsu ammarah, yang buruk dalam hidup seorang. Sebab tu kita diajar supaya jauhkan diri daripada prasangka. Bersangka-sangka dengan orang. Buruk-buruk sangka. Ni berburuk sangka ni ramai orang kita kena demikian. Dan tentu dimaafkan kesalahan itu oleh Allah Ta'ala. Apa yang menghinggapi mereka itu bukan dosa besar. Namun demikian Allah Ta'ala tetap memberi pujian kepada mereka, sekalipun mereka itu sebenarnya sudah menzalimi dirinya sendiri. Namun begitu, bukanlah mereka sudah menyesali dirinya dan mencemuh apa yang mengenai mereka, sebagaimana keadaan yang dihuraikan di atas, yakni yang termasuk dalam golongan tingkatan kedua ini, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabda Rasulullah sebut begini, al-mu'min kasumbulatin yafi'u ahyanan wa yamilu ahyanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang mukmin ini seumpama seranting tangkai. Rasulullah sebut yang kadang-kadang diri tegak ke atas dan kadang-kadang miring ke samping dia. Rasulullah sebut demikian. Al-mu'min kasumbulatin yafi'u ahyanan wa yamilu ahyanan. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin ni macam setegak padi, senang ceritanya. Tegak padi. Kadang-kadang tegak naik ke atas. Kadang-kadang jatuh juga, rebah ke kiri ataupun rebah ke kanan. Wa yamilu ahyanan. Ni kadang-kadang terjadi demikian. Orang kita kata nak suruh jadi sempurna, elok tiap-tiap masa. Tak ada. Ada je benda yang tersilap yang dilakukan dalam hidup kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut la budda lil mu'min min zambin ya'tihi al-fainatan ba'dal fainatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang mukmin tidak boleh tidak bagi seorang mukmin itu mesti terkena perbuatan dosa yang menimpanya ataupun satu masa ke masa yang lain dalam hidup dia. Rasulullah gambar demikian. Orang mukmin ni la budda lil mu'min. Tak dapat tidak orang mukmin min zambin. Akan buat juga dosa. Walaupun kita jadi orang mukmin lah, jagalah. Tak buat dosa ke? Buat dosa. Ada je dosa yang terbuat. Kalau tak buat dosa yang luar, terbuat dosa yang dalam. Itu mesti terjadi dalam hidup kita. Min zambin ya'tihi, nak datang pada dia pada satu masa yang lain, dan setelah itu datang lagi masa yang lain. Yakni tidak ada seorang pun yang boleh menganggap dirinya tidak berdosa. Tak ada seorang pun yang di atas muka bumi ini kecuali di Nabi dan juga Rasul. Nabi dan juga Rasul memang terjaga. Bila sebut saja manusia, tentu ada buat dosa. Jadi bila kita buat dosa, benda apa yang kita kena buat? Cela terhadap dosa tadi, kemudian bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa ini. Nah, semua hadis yang disebut tadi memberikan kepastian bahawasanya kadar kecil daripada kesalahan dan dosa itu tidak akan menyebabkan batalnya taubat. Kadang-kadang kita taubat pada Allah. Macam mana taubat yang kita buat tadi? Dengan dosa-dosa kecil, tak terbatal. Tak terbatal taubat kita. Sedangkan orang itu pun tidak boleh dikategorikan golongan orang-orang yang terus-menerus berbuat kemaksiatan. Dan orang yang terbuat dosa, tak boleh kita sebut dia ni fasik. Fasik. Sebab apa? Dia mengekalkan dengan perbuatan dosa. Tak boleh. Dia bukan jenis mengekalkan. Dia terbuat dosa dalam hidup dia. Orang yang membuat manusia berputus asa semacam ini, ataupun yang menghalangi daripada mencapai tingkat taubat, adalah sama seperti seorang doktor yang membuat orang yang baik, tidak berpenyakit, berputus asa dan dapat diteruskan keadaan kesihatannya dengan alasan bahawa dia suka memakan buah-buahan ataupun makanan-makanan yang panas sekali-sekala,
dengan tidak secara terus menerus dalam hidup dia. Ini gambaran doktor. Gambaran dia macam doktor lah. Doktor nasihat pada orang yang kencing manis. Jangan makan gula, jangan makan gula. Tengok doktor tu kencing manis. Kadang-kadang doktor tu sendiri kencing manis. Kadang nak sebutnya, dia sendiri tahu, kan dia tak tahu. Tapi terkena juga pada diri dia. Nak gambarkan demikian. Kadang-kadang doktor pesan, pakcik ni dah darah tinggi. Darah naik sampai tak terbaca dah. Bacaan kadar darah pakcik begini. Lepas tu, pakcik ini jaga jangan makan makanan yang panas-panas. Bila makan panas-panas, maksudnya menyebabkan darah tu naik, maka dia menyebabkan pakcik terkena yang disebut dengan penyakit-penyakit darah tinggi dan seumpama. Disebut demikian. Tengok doktor tu sendiri kena darah tinggi. Ini gambaran bagaimana yang terjadi. Juga dapat diumpamakan seorang ahli fikih ataupun pakar hukum agama yang membuatkan muridnya berputus asa dalam hal mempelajari ilmu itu untuk memperolehi gelaran ahli fikih ataupun pakar dalam bidang ilmu itu, sebab dianggap kurang tekun, tidak suka mengulang-ulangi pelajarannya secara terus menerus ataupun mencatat apa yang diajarkan dalam waktu yang senggang, tidak gemar memperpanjangkan atau memperbanyakkan mempelajari apa yang dikendaki. Padahal kalau demikian itu yang dikerjakan, sekalipun tidak berlangsung terus menerus dan belajarnya tidak dianggap tekun, namun masih tidak suka pada ilmu yang diinginkan, agaknya akan tercapai kehendaknya kerana terus belajar sekalipun diselangi oleh macam-macam pekerjaan. Dengan demikian kita akan mengerti doktor serta ahli fikih itulah yang sesungguhnya masih kurang pengalaman, kerana keputusasaannya itu sudah menunjukkan hal yang demikian itu. Ni orang belajar. Orang belajar ni kadang-kadang dia belajar tapi ada masa dia kurang perasaan dia untuk nak belajar. Dia jadi jemu lah belajar, letih lah nak belajar. Akhirnya dia tidak ada kekuatan. Semua ni akan mengganggu dalam hidup dia. Manakala kita telah mengerti hal-hal yang sebagaimana di atas, maka perlu kita maklumi siapakah ahli fikih yang betul-betul dapat dicontohi dan ditiru. Kalau kita dah tahu dah ada orang yang belajar hukum, tiba-tiba ada juga dia terbuat benda yang dilarang oleh Allah. Kita nak tiru siapa dalam hidup kita ni? Kalau orang yang macam tu pun terbuat juga. Ahli fikih yang baik sekali ialah yang tidak mempunyai rasa putus asa terhadap makhluk sesamanya untuk meraih darjat kebahagiaan mengenai yang mereka sesuai, sekalipun ada kala mereka terlena dan lalai hingga berbuat kekeliruan serta yang masih mengerjakan keburukan yang bukan-bukan yang disengajakan. Macam kita ni kan, belajar ni. Tapi lama-lama belajar ni, kita mula-mula belajar fokus lah, dengan jelok je. Tapi lama-lama belajar, ustaz ni sebut bab apa ni? Lama-lama kita jadi jemu. Jadi jemu dalam hidup kita. Dia jadi hanyut jadi kita. Ni kesan daripada mana? Kesan daripada kita ni berterusan kita buat benda yang baik. Dia akan jadi demikian. Ada juga tengah-tengah kita solat khusyuk, tak mungkin kita boleh khusyuk straight je terus. Ada juga datang, aku ni anak kunci tadi letak kat sana, kita sebut. Terbayang juga anak kunci kereta kita. Dia dah datang juga. Demikian orang belajar. Orang belajar ni demikian terjadi pada mereka tersebut, keadaan ini dalam hidup mereka ni. Kemudian terlena, lalai sehingga berbuat kekeliruan serta yang masih mengerjakan keburukan yang bukan disengaja, tapi seakan-akan terdorong oleh lintasan hati yang diberdayakan oleh syaitan. Macam kita lah, duduk belajar lama je, mari dalam perasaan lambat lagi ke ustaz ni nak habis. Dia akan terasa macam tu. Siapa yang ajar tu? Syaitan lah. Syaitan dibisik dalam tu dan kita. Dia bisik terus. Dia kata, lama ustaz ni boleh tahan juga ni. Dia akan jadi demikian. Yang menyebabkan kita, minggu depan aku tak nak belajar dah. Dia datang perasaan benda-benda yang demikian. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah sebut, kullu ibn Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Rasulullah sebut, semua anak Adam ini akan berbuat kesalahan. Tak ada anak Adam yang tak buat salah. Khatta'un. Yang terbuat juga benda yang tak baik.
Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu, dia cepat-cepat bertaubat pada Allah. Wal mustaghfirun, dan dia cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut demikian. Tak ada orang yang boleh sempurna, tak ada. Kita tahan diri kita dengar kuliah, jatuh juga muka kita. Kenapa? Mengantuk. Dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Rasulullah kata, orang yang berbuat apa saja dalam hidup dia buat apa saja kebaikan dalam hidup dia akan terbuat juga benda yang dilarang oleh Allah. Bila dia terbuat tu, cara Islamnya apa dia? Cepat-cepat minta ampun pada Allah. Firman Allah Ta'ala lagi, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka itu diberi pahala 2 kali ganda pada seorang sebut, sebab mereka sabar dan juga mereka menolak yang disebut dengan keburukan dengan kebaikan. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Orang ni Allah bagi 2 kali ganda pahala untuk diri dia. Kenapa? Bima sabaru. Yang pertama, kerana dia sabar. Sabar di atas ujian yang dilalui dalam hidup dia. Dia bertahan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yang kedua, dia tolak benda yang buruk dengan benda yang baik. Sebab tu Allah bagi 2 kali ganda pahala untuk diri dia. Orang kita ni dia tak nampak 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau sebut duit 200,000, 300,000, baru nampak. Dia sebut demikian. Ini cara dalam dunia kebendaan dia panggil. Tapi kalau dunia dalam dunia agama, hidup atas dunia ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang ni diberi 2 kali ganda pahala untuk dia, nampak terus ganjaran tingginya tempat dia dalam syurga, hebatnya kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat di atas sama sekali Allah telah memberikan yang disebut, memberi sifat bahawa mereka tidak mempunyai perbuatan buruk sedikit pun. Memang ada kala mereka berbuat keburukan tetapi tanpa disengajakan. Yang dikerjakan itu adalah keburukan yang amat kecil sekali. Terang sekali bahawa mereka itu akan meraih pahala yang 2 kali ganda, yakni suka bertaubat, dan ini yang pertama. Sedangkan yang kedua ialah kerana mereka itu memiliki sifat sabar dalam menghadapi ujian yang dilalui dalam hidup mereka sebut. Habislah dalam tingkatan yang kedua, orang yang bertaubat. InsyaAllah minggu depan kita akan sebut tentang mengenai tingkatan ketiga dalam bertaubat pula, insyaAllah. Itu baru 2 tingkat baru, yang 2 golongan manusia dalam bertaubat pada Allah. Dan kita akan sebut golongan yang ketiga pada pengajian yang akan datang nantilah, insyaAllah. 3 dan keempat habislah dalam tajuk yang kita ni. Kemudian lepas pada ni kita akan masuk satu tajuk besar, perihal takhalluq, iaitu berakhlak mulia. InsyaAllah pada tajuk yang akan datang nantilah, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.